Tanggungjawab lisan seterusnya saya ingin jumpa Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Podikson. Yang Ketua, soalan kedua. Sila Perdana Menteri untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Untuk makluman Ahli Muhammad Podikson, pembentangan RM12 seperti sedia maklum sepatutnya bulan Ogos tapi ditunda ke awal tahun depan, dan antara sebab-sebabnya ada berikut. Yang pertama, Kerajaan Perikatan Nasional baru ditubuhkan pada bulan Mac lalu. Perdana Menteri baru, Menteri Penarian baru, beberapa kementerian telah disusun semula. Wawasan PN pun berbeza daripada kerajaan dahulu. Beberapa dasar dan pendekatan menguruskan ekonomi perlu dikaji semula untuk menangani isu-isu ekonomi semasa. Kedua, andaian-andaian dibuat sebelum COVID-19 mengenai beberapa petunjuk penting ekonomi perlu lihat semula. Ini termasuklah kadar pertumbuhan ekonomi dunia. Dulunya dianggarkan positif 3.5%, sekarang dijangka menguncup sebanyak 4.9% tahun ini. Berdangan dunia lembab, kadar pertumbuhan ekonomi negara kita pun mencabar, harga minyak mentah rendah dan kadar pengangguran meningkat. Ketiga, Datuk Yang Di-Pertua, pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan besar kepada ekonomi dunia. Kesannya kepada ekonomi negara perlu diambil kira dan menggubal dasar jangka pendek dan jangka panjang. Keempat, lanskap ekonomi Malaysia dan global telah berubah akibat COVID-19. Umpamanya peranan ekonomi digital semakin penting, industri pelancongan dan PKS akan mengambil masa sebelum mengalami pemulihan. Security makanan ataupun food security perlu diberi lebih perhatian pada masa ini. Kelima, kedudukan fiskal negara tahun ini adalah mencabar daripada kadar defisit sebanyak 3.2% yang dijangkakan sebelum ini. Kadar ini dijangka meningkat kepada 5.8% hingga 6% pada tahun 2020. Walaupun pembentangan RMK12 ditunda ke awal tahun hadapan, ia masih berteraskan kepada wawasan kemakmuran bersama 2020 atau 2030 ataupun WKB 2030 yang telah dilancarkan pada bulan Oktober tahun lalu. Objektif WKB 2030 adalah untuk membawa pembangunan untuk semua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan serta mewujudkan negara yang bersatu, makmur dan bermaruah. WKB 2030 ini adalah kesinambungan kepada beberapa dasar terdahulu dan bersifat lebih inklusif. Jika RMK12 dibentangkan esok lusa, sudah pasti beberapa andaian akan tersasar dan tidak realistik. Sebenarnya bukan Malaysia sahaja menghadapi cabaran ini, seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Walaupun kita menghadapi pelbagai cabaran, langkah-langkah yang telah diambil di bawah kepimpinan Yang Amat Perdana Menteri, termasuk inisiatif-inisiatif di bawah Prihatin, Penjana serta Belanjaan 2021 yang akan dibentangkan pada bulan November tahun ini, akan meletakkan ekonomi Malaysia di atas landasan yang lebih kukuh untuk menghadapi cabaran-cabaran masa akan datang. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Sila Yang Berhormat.